Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih ada 5 orang masuk kelas cikgu pagi, tengah hari ni. Hari ni kita nak sambung topik kita lagi. Okay, iaitu bab perencanaan idea. Okay, kita dah belajar teori tentang perencanaan idea. Hari ni cikgu nak kita buat macam demo lah. InsyaAllah bulan depan kita akan dapat tajuk. Cuma beza kali ni kita kena buat secara offline. Okay, tajuk untuk kamu petang ni adalah berkaitan dengan pengembaraan. Maksud dia, bila sebut pengembaraan, kamu kena apa? Membawa barangan, betul? Kena bawa barangan, kelengkapan apa semua kan? Okay, biasanya masalah yang kamu hadapi adalah apa masalah biasa kamu hadapi? Iaitu ialah tiada beg yang sesuai. Betul? Contoh macam budak 2020 ni tajuk 2020. Pelajar-pelajar sukan, dia bagi alasan untuk pergi ke pertandingan, mereka tak ada beg yang khas. So mereka akan menghadapi beberapa masalah, contohnya barang tertinggal, kemudian barang bercampur, barang jadi rosak, peralatan rosak. Okey. Disebabkan oleh tiada beg yang sesuai. Okey, untuk kerja khusus kamu nanti, benda pertama yang kamu akan dapat adalah tajuk. Okey, apa maksud cikgu? Yang pertama, kamu akan diberi masalah. Okey, untuk masalah kamu hari ini adalah pengembaraan untuk membawa barangan. Okay, bila kita ada masalah, langkah seterusnya kita kena buat apa? Kita kena buat, bila ada masalah, kita kena mengenal pasti masalah ataupun kita kena buat kajian masalah tersebut. So kajian ni terbagi, jenis-jenis kajian kita ada berapa? Kita ada kita boleh buat soal selidik, betul? Kemudian kita boleh buat pemerhatian, kan? Ada 5 kan? Kita ada pengalaman sendiri. Kemudian kita ada internet. Kemudian akhir sekali kita ada temu bual. Okay, dalam kerja khusus kamu, kebiasaannya kita akan terus pergi kepada soal selidik. Okay, kita akan pergi pada kaedah soal selidik. Kita dah buat kan? Dalam soal selidik kita kena buat apa? Kita kena buat, pertama kita kena buat borang kan? Dalam borang ada soalan, kemudian kita edarkan, lepas edarkan kita kena buat analisis. So, bila kita buat analisis, kita akan tahu apakah masalah-masalah yang responden hadapi. Okey. Kemudian kita buat rumusan apa semua kan? Yang itu kita dah belajar sebelum kita buat PDPR ni, sebelum cuti PKP. Lepas kita dah buat soal selidik, kita pergi step yang seterusnya. Untuk kita cari idea, ada 2 cara, iaitu kita rujuk kepada produk sedia ada, ataupun yang kedua, sumber rujukan. Produk sedia ada ni produk yang memang ada kat pasaran lah. Contohnya katakan alamak, cikgu dah buang tadi. Ni, beg mengembara. Ni contoh produk sedia ada. Beg ni. Yang kedua, kalau kamu nak buat, tapi ni so far sejak cikgu mengajar Reka Cipta ni daripada tahun 2014, tak pernah lagi cikgu jumpa pelajar dia nak gunakan yang nombor 2 ni sebagai panduan dia untuk mencari idea. Sebab sumber rujukan ni kamu boleh tengok binatang, kamu boleh tengok pokok, boleh tengok bentuk untuk jadikan idea. Tapi so far kalau kamu boleh buat, memang kamu hebat lah. Cikgu memang kalau buat sumber rujukan, cikgu rasa payah sangat.
So lebih mudah cikgu terus kepada produk sedia ada. Okay. Bila kamu pilih produk sedia ada, langkah seterusnya kita kena buat apa? Kita kena buat belum lagi. Kita tak buat kata lagi. Kita kena buat penyelidikan dan kajian produk. Okay, bila kita pilih produk sedia ada, kita kena buat penyelidikan dan kajian. Kita kena buat. Kita kena kaji produk sedia ada tu. Apa masalah dia? Apa kekuatan dia? Apa kelebihan dia? Apa fungsi dia? Maksud dia macam tu. Yang kamu dah buat kan? Kan kita dah buat dalam sebelum PDPI itu, sebelum PKP, yang kita buat perbandingan kan? Okay, fungsi, rupa bentuk, kalau kamu ingat kan? So maksud dia kerja khusus kamu juga nanti, bila kamu dapat masalah, kamu kena cari gambar produk sedia ada. Kena cari. Kemudian, bila dah ada produk sedia ada, barulah kamu mula mencari idea ataupun melakarkan idea. Kamu kena buat 2 idea. Okay. Okay, gambar yang cikgu tunjuk tadi, gambar beg. Okay, cikgu memang tak galakkan pelajar buat menggunakan kain sebab susah nak jahit. Tapi masa permulaan, semasa idea 1, idea 2, dia tak kisah tau. Sebab kita akan ubah idea 1, idea 2 nanti. Contohlah katakan idea 1. Okay, ni idea cikgu. Sebab cikgu nak bawa barang. Satu, kita serupa je. Mungkin kamu lagi hebat lukis daripada cikgu. Cikgu, tambah pula pakai benda ni lagi, sengit-sengit. Cikgu balik. Sebab cikgu tak pakai apa, pakai board ni payah sikit. Okay, idea 1 cikgu nak buat kotak je. Dan bila kita buat, idea kita mesti yang boleh berfungsi. Faham? Dia tak boleh kamu buat kotak macam ni. Contoh, katakan cikgu, ini idea saya. Kamu buat macam ni Okay. Cikgu, ini idea saya. Saya nak buat kotak. Tapi adakah kotak ni boleh berfungsi untuk membantu kamu membawa barang? Memang boleh kan, tapi dia tak lengkap. So, idea yang tak lengkap tak boleh diterima. So, kalau kamu nak buat kotak ni mesti lengkap. Contohnya, katakan kotak ni asal dia dah memang ada roda bawah ni. Cikgu buat tadi, cikgu buat idea lain. Okay, ada roda. Okay, beg ni memang kotak ni ada roda. So jenis beg yang apa? Orang cakap jenis tarik. Kan? So ada penutup. Idea kamu mula-mula ni dia punya penutup. Kamu humban ni semua je dalam ni. Dia macam troli sebab kamu nak bawa barang betul. Kalau kamu ahli sukan, apa dengan kasut bola, dengan baju, lantok lah semua campak dalam ni. Ini idea saya cikgu. Sebab cikgunya prinsip, cikgu takkan condemn idea kamu. Kalau kamu yakin kamu boleh buat. Ini idea 1. Kemudian idea 2. Okay, idea 2 tak boleh buat kotak juga. Kamu kena buat benda yang lain, berbeza. Okay, tapi kebiasaannya pelajar, dia jenis memang tak ada idea lah kali dia buat kotak juga. Kalau kotak ni apa dia rendah, dia buat yang kedua, tu buat kotak apa? Dia buat kotak ni tinggi. Dia buat macam ni. Dia buat macam ni lah. Cuma yang ni dia buat beza. Dia kata, cikgu yang ni saya pakai pemegang dan saya buat pakai tali. Ni kotak saya cikgu. Ini bukan kotak. Ini maksud dia beg saya cikgu. So pun boleh juga sebab fungsi tak sama betul. Sebab idea 1 tarik. Idea 2 kamu sandang. Betul? Okey. Cuba kamu lukis. Cikgu nak tengok macam mana idea kamu. Cikgu tunggu kejap. Cikgu pause cikgu video kejap. Cikgu tunggu idea kamu.
Dah. Okey, bila kamu dah ada dua idea, okey, maksud dia dua idea cikgu lukis ni, kita kena kembangkan dia. Kembangkan dia sebanyak 2 kali. Okey. So yang idea ni cikgu pindahkan dulu sekejap sekejap. Kita lukis balik, maksud dia kita buat atas kertas lain. Okey, sama ada kamu nak lukis balik pun boleh, ataupun daripada sini kita terus buat penambahbaikan. Okey, katakan senang dekat sini cikgu buat Okey, katakan dekat sini, okay, apa yang kamu nak modify? Okay, asal dia, gambar dia macam ni kan. Gambar dia, kotak. Okay. Aduh. Okay. Ni asal. Sebab kita kena buat pengembangan. Dia roda lebih kurang. Okay. Bagi contoh, kamu nak tambah apa? Kita kena buat pengembangan. Okey. Letak botol air. Letak botol air, contohnya kat sini. Buatlah macam ni. Kita gambar bentuk, kan? Macam ni lebih kurang macam ni. Okey. So, kita labelkan dia. Sebab bila kita labelkan, pentaksi akan nampak kan. Tempat letak botol contohnya. Ini maksud dia janaan 1. Dia tambah 1, dia tak tambah banyak pun. Okey, apa tu cakap sebenarnya cipta ni tak susah. Cuma dia jadi masalah dia bila tak nak buat je masalah dia. Okay, yang kedua, asal gambar yang sama juga. Maksudnya daripada sini, okey, lukis balik. Ni kotak tadi. Okey, kotak. Okey, ada pemegang, buang. Yang kamu dah letak botol air sini, ada roda. Okey. Perkembangan yang kedua, tambah apa? Atas ni ada apa dia yang boleh laras? Okey, yang bahagian ni, okey, kamu buat macam tempat boleh dilaraskan. Sudah siap idea 1 punya. Itu je. Maksud dia, daripada sini, okey, kamu lukis ke sini, tambah tempat letak botol, kemudian pergi kepada tempat pemegang dia boleh dilaraskan. Habis 1. Kemudian kamu copy idea ni pula, untuk idea 2, buat benda yang sama. Okey, benda yang sama. Cikgu copy letak kat tempat lain. Copy. Supaya nampak kan. Buat kat bawah ni pula. Paste yang ke bawah ni. Letak kat sini. Okey, ni back. Okey. Langkah pertama. Langkah pertama pula. Perkembangan pertama. Okey. Kotak. Contohlah akan buat yang ni. Dia berkurang. Okey. Ada tali. Ada pemegang. Okey, apa kau nak tambah? Sama juga cikgu, saya nak tak botol air pun boleh. Letak botol air boleh, tak ada masalah. Lepas tu sebenarnya kecipta ni kan, dia tak complicated sangat tau. Cikgu letak botol air, 1 tambah botol air. Tadi dah tambah cikgu. Ya, itu gambar tadi, ni gambar sekarang. Kan? Tak sama. Kan? Kemudian apa nak tambah lagi? Contoh. Okey lagi. Kotak. Okey, kotak. Yang pemegang tadi dah tambah botol air. Apa lagi? Cikgu, saya nak buat laci bawah ni cikgu. Senang. Maksud dia dekat bawah ni, supaya saya boleh bahagikan dia letak laci. Kan? Supaya bawah bahagian ni boleh letak benda lain. Atas ni saya buka penutup atas. Kan? Ni penutup atas, saya buka. Bawah ni laci. So saya dah bahagikan dia. Ada bahagi. Sudah siap. Okey. Itu je. Dah dapat 2 idea.
Kau gelak. Tapi benda ni kan nampak simple kan. Kamu nak dapat idea, nak lukis yang elok. Itu yang kadang pelajar yang tahun lepas, ada yang sampai sekarang gambar ni tak sampai-sampai lagi. Contohnya macam si Awang tu, Awang. Kenal Awang yang bapuk tu. Yang nak jadi perempuan tu kan. Cikgu cakap dia apa? Kamu jadi lelaki lebih baik daripada kamu jadi perempuan. Tu sebab apa? Kamu rasa apa alasan cikgu? Kalau macam si siapa? Si siapa yang budak jadi perempuan tu? Ada. Aidil. Kalau Aidil jadi perempuan tu, bagi cikgu boleh lagi lah. Boleh lah, pejam mata okey lagi kan. Tapi kalau Awang tu, cakap kamu dah lah gemuk, pendek, tak lawa langsung jadi perempuan. Baik kamu jadi lelaki lagi bagus. Itu Awang. Tapi dia memang dia tak buat. Awang tak buat, Ali tak buat lagi. Muaz, geng-geng lembut tu dah. Muaz yang putih-putih kan, semua tak buat lagi. Walaupun simple. Okay, ni langkah yang kedua. Boleh? Maksud dia, idea satu, kamu kena buat nantilah. Kamu lukis dua idea, kamu kembangkan dua kali, sini dengan sini. Kemudian, idea dua pun sama, kamu kembangkan dua kali. Okay, idea, habis dah lah. Langkah seterusnya, kita kena kahwinkan dia. Kahwinkan dia maksud dia, kita kena buat sintesis. Sintesis maksud dia, kita gabungkan idea ni. Kena lain, dia tak boleh sama. Tapi kalau hampir sama, dia kalau boleh yang terbaik, fungsi dia juga tak sama. Kan? Patutnya tadi cikgu cadang tu dia pakai sandang. Apa dia? Dia angkat pakai sandang. Yang tu pakai tarik. Tu juga fungsi dia tak sama. Tapi biasanya cikgu akan komen lah. Okay, bila kamu lukis, yang jadi lambat tu yang kamu nampak simple kan. Bila cikgu sebut, Akil, buat lain. Akil, buat lain. Itu jadi yang tak siap tu. Sebab bila cikgu tengok, Allah tak berkenan betul tengoknya. So buat lain. Itu jadi, kadang-kadang kamu kena lukis. Bukan 5-6 kali, banyak kali kena lukis. Untuk mencapai tahap kepuasan cikgu. Kalau cikgu rasa, tak boleh lah. Kamu kena buat sampai okey lah cikgu cakap macam tu. Okey. Contoh ni Ni dua idea kan. Sampai perkembangan kedua. Step yang seterusnya. Okey. Kamu kena gabungkan dia. Okay, gabungkan dia maksud dia kita kena buat sintesis. Patut terbalik. Kita kena buat sintesis. Sintesis maksud dia kamu ada dua idea, kan? Sekarang ni, yang ini kahwin dengan ini akan dapat yang ini. Kamu daripada dua ni, kamu kena gabungkan dia, kena ambil dua-dua. Okay, kena ambil dua-dua. Contohlah katakan, yang gambar idea satu ni idea satu cikgu dah terbalikkan dah. Ini satu, ini dua. Idea satu, cikgu nak pakai bentuk troli. Cikgu nak guna kaedah dia. Iaitu, cikgu masih nak gunakan konsep menggunakan troli. Okay. So, cikgu buat macam ni. Okay, ni lari sikit dah. Masih, ni satu. Okay. Okay, troli. Ni. So, cikgu labelkan ini idea satu. Okay. Idea dua, pada bahagian mana kamu nak ambil? Laci dia. Okay. Mungkin kalau ni setingkat, cikgu bina setingkat lagi. Sebab nak bagi kita boleh buat laci. Okay. So, ni. Okay. Yang ini cikgu buat laci. So, ni cikgu labelkan idea dua. Kemudian lagi. Ada bekas air. Bekas air ni dua-dua ada kan? Tak kisahlah kamu nak pilih mana satu boleh. Kamu katakan ni cikgu, ni saya letak idea satu. Contoh. Kemudian cikgu, penarik. Penarik di sini yang boleh dilaraskan kan? Okey, cikgu label idea 2. Kemudian ada masanya cikgu, saya tak nak pakai penarik, saya nak pakai tali.
Saya letak tali cikgu. Kalau tak nak pakai boleh tau. Contoh tali, ini idea, ni idea 1. Ni idea 2. Inilah produk kamu nak buat nanti. Maksudnya gabungan daripada idea 1 dan idea 2 dapat benda ni. Okey. Kemudian bila dah dapat sintesis ni, kamu dah kahwinkan dia, kamu kena kembangkan lagi sekali. Itu perkembangan yang akhir sekali. Maksud dia, kamu lukis balik, okey, kena lagi sekali janaan. Okey, maksud dia kamu lukis balik. Yang kali ni kamu tukar rupa bentuk. Bukan tukar reka bentuk, tukar rupa dia. Okey, kalau gambar ni cikgu lukis balik, okey. Apa rupa yang kamu nak tukar ni kamu rasa? Kalau kamu. Sebab dia rupa tau, bentuk, tukar bentuk. Okay, apa yang tukar? Contoh, apa yang tukar? Apa dia kamu tukar? Kamu rasa? Kalau kamu lah. Ni back. Sebab dia rupa bentuk. So, yang kali ni dia tak tukar dah. Fungsi semua tak tukar dah. Benda sama, cuma tukar rupa bentuk. Contohnya bentuk yang cikgu boleh tukar. Katakan yang ini kan. Yang ini asalnya 4 segi, betul? Betul. So, cikgu nak tukar jadi bulat. Bulat-bulat. Cikgu nak tukar jadi bulat. Ni boleh 1. Sebab dia tukar sikit-sikit je. Bukannya orang cakap apa, kamu kena tukar banyak. Ataupun kau nak tukar, kalau ni tadi kamu buat bentuk 4 segi, yang ini kamu nak bentuk 3 segi, contoh. Okey, minuman kamu bentuk dia macam ni. Tukar bentuk macam tu. So, ni aja. Yang sebenarnya kalau tak, dia tukar rupa bentuk. Daripada gambar yang ini, dah kita kahwinkan ni, okey, kita nak tukar rupa bentuk je. Contoh ataupun, kalau asal kotak ni 4 segi kan. So, kamu tukar next step, nak kembangkan lagi, kamu tukar jadi bulat. Ni jadi bulat. Ni jadi bulat. Semua jadi bulat. Contoh. Asalnya 4 segi. Itu je. So, ni nampak macam, sebenarnya memang mudah. Kalau kamu pandai melukis, kalau macam sekolah lain, cikgu ni memang cikgu seni, macam cikgu Fairuz. Kalau lah cikgu Fairuz ni ajar apa reka cipta, cikgu rasa senang benar dia buat. Okey? Kamu pun jadi senang sebab apa? Dia akan tolong bagi idea ataupun dia akan bantu kamu melukis, betul? Tapi kalau kamu dengan cikgu Halim, cikgu nak lukis macam mana? Kamu masalahnya cikgu bukannya pandai melukis. Kan? Kamu tengok cikgu lukis ni pun rasanya kamu lukis lagi cantik daripada cikgu. Tapi bila cikgu akan buat, cikgu akan touch up. Bila kita buat banyak kali, kan, cikgu memang langsung lagi teruk pada ni. Tapi bila cikgu dah ngajar banyak kali melukis, alhamdulillah jadilah rupa kotak sikit. Kalau dulu kotak pun tak jadi. Okey? Inilah kerja khusus yang kamu akan buat. So, artifak yang kamu kena buat, benda ni. Ni yang kamu kena buat. Yang kerja khusus ni selama setahun. Kalau kita mula bulan 6 ni, insyaAllah, sebab COVID ni juga rasa bulan tahun depan bulan 11 baru hantar kot juga rasa. So dia mengambil masa yang agak panjang. Okay, cuma kalau pelajar yang tak nak buat, memang dia tak buat lah. Macam budak sukan tahun lepas kan, geng-geng Afiq. Siapa lagi geng Afiq? Afiq, lupa dah nama budak tahun 2020 tu, senior kamu tu siapa? Ingat tak? Afiq budak bola juga, Afiq je dah pun. Si Sazwan, si Samso, Choi, kan? Geng-geng tu ada 5 orang yang tak ambil reka cipta sebab malas nak melukis. Tu je alasan dia. Yang tak ambil Dan tak ambil, kena Dan kan, budak hoki Dan. So budak India ada 2 orang tak ambil. So si Azwan dah buat separuh, Syawal dah buat separuh, masa form 4 dah buat dah sampai sini, tiba-tiba form 5 nak buat artifak, dia orang tak nak. Okay, so jenis cikgu senang, cikgu tak marah tak nak buat pun. Sebab kalau kamu tak melaksanakan kerja khusus, kalau kamu daftar sekalipun, bila kamu ambil SPM, keputusan peperiksaan yang keluar adalah tidak lengkap. So cikgu tak kisahlah kalau tak buat kerja khusus.
Ini kajian penyelidikan kajian. Okey, bagaimana kita nak menjana idea. Okey, ada soalan? Ada tak? Okey. Bila kita dah buat benda ni, sebelum kita buat produk ataupun kita panggil prototype. Pernah dengar tak perkataan prototype? Okey. Tak pernah. Prototype ni benda yang kita nak buat. Contoh kalau mudah kamu nak tahu, rumah contoh pernah dengar tak? Perkataan rumah contoh. Okey. Kalau kamu nak beli rumah akan datang, biasanya kamu akan tengok model dulu, betul? Kamu akan tengok model. Macam kamu pergi dekat mall, dekat shopping complex kan. Kamu nampak orang jual rumah, dia tak bawa rumah sebenar. Dia bawa model rumah. Betul? Itulah bentuk rumah yang kamu nak beli. So, sebelum kita nak buat artifak, sebelum nak bina rumah betul-betul, kita kena buat model. Ataupun dalam reka cipta, dia panggil mock-up. Benda ni, sebelum kita nak buat artifak, kamu kena buat mock-up. Sebab untuk dapatkan band 6, kamu mesti buat mock-up sebelum buat artifak. Barulah kamu layak dapat band 6 bagi tajuk mock-up ni. Okay? Tajuk ni lah. Tajuk lepas ni. Cikgu akan ajar kamu tentang mock-up. Okay. Ni yang cikgu nak ajar ni. Ada soalan. So, bolehlah kamu cuba nak praktis melukis. Tapi, inilah basic kerja khusus yang kamu akan buat akan datang. Okay? Kalau tak ada, minggu depan kita cuti 2 minggu. Betul? Tapi jangan harap sekolah buka 14 Jun. Tak adanya. Okay? Kita akan bersambung lagi tapi tak tahu berapa lama. Selagi COVID ni masih cecah 7,000. Selagi itulah kita tetap tak akan sekolah. Belajarlah kopi ni. Okay? So, kalau tak ada, ya. Nur Azizah Abdul Tani, siapa pula ni? Halo, siapa ni? Nur Azizah ni siapa? Kimot. Oh, nak habis. Udah nak habis dah. Okay. Sekejap. Cikgu stop lah recording cikgu dulu. So, insyaAllah kita sambung lepas cuti.